Selamat lemai serta selamat bertemu baru peninga. Dia tu kita benong mendiang siaran Radio Free Sarawak di tabur kami dengar online ba www.radiofreesarawak.org. Siaran tu megak tahu didengar ba semua platform media baru baka Facebook, TikTok, Instagram serta ba WhatsApp grup megak. Balap peninga tahu bertelefon ngagai kami ba 013 551 5219. Aku nandok ya baru peninga ba 013 551 5219. Kita tahu di interview kami tentang nama aja isu ya ke bisik kait ngau menua kita Malaysia, kelebih lagi tentang negeri kita Sarawak. Kita megak tahu nganjuk audio video ngagai kami dengan platform yang disebut aku tadi, Facebook Radio Free Sarawak, TikTok, Instagram serta WhatsApp. Jadi lemai itu aku Stanley Rentap, kami di Radio Free Sarawak sigi bisik bersiaran nintiang hari nyak metarik kita tahu ngelawak ngagai semua media atau ke platform media baru. Bala kami di Radio Free Sarawak dekat ngengkah ke konten-konten terbaru yang tentu bisa berguna nambah ke penemu kita. Ya, terima kasih ngagai menjadi kita sendiri rentap. Lalu aku mai ke ngau peringkat semua sekali dah bergulai ngau kita kelebih dalam nusul rintai program yang kena dungkup kami sebuat program Radio Free Sarawak. Maka kelemahan itu ianya 27 hari bulan 4 2022. Yang jadi peninggal semua, kita bakal keselamatan bisa ngangang ke beberapa ikut orang ke jadi ketemuan kita dalam program Radio Free Sarawak. Ini ke topik dari pilih ya. Jadi cuba tergik kita akan ingat kerana mulai ngasiko lawyer Ki Hui. Jadi ketemuan menjadi kita sedang tetap berkenaan ke pasal isu Ari Raban upis munas ke makai suap atau ke SPRN patut kena sedaya atau ke nama kuasa sedaya nyasat orang ke berstatus atau ke orang ke mungkin pengawal jadi hakim. Lagi kita akan dengar ke pejurai hari Ki Hui. Jadi akan kenyak kita akan dengar ke siku hari Raban Suaram. Ianya Direktur Eksekutif Suaram, ianya Sivan Dorai Sami. Jadi itu peringkat semua hari Raban NGO minta perintah ngemunas ke akta hasutan ngau CMA Section 233 ti nagang rakyat bebas bersuara atau kemantah utai kena setuju sedaya dalam pengawal perintah kemegai kuasa. Nama kebuah peringkat semua laban kita semua belah nemu di Malaysia tu nanti kita kelalu bersuara dia kita dekat hukum ngau macam cara nengah ke akta hasutan ia ke dilanggur kira lebih maya zaman British semua. Lalu dikena nyitok ke dia tu tambah megak ngagai orang kelantang berjakuk. Lalu ia kena dikerinduk ke perintahnya dekat dihukum sidak ia ke berjakuk menengah ke media sosial ngena section 233 ianya CMA. Lagi kita dengar kerana bergulai dengan Ibu Lenti sedaya Ari Raban Suara ianya Mr. Seven. Jadi kita terus bergulai dengan peninggal kita megah ianya Izzat Zamri program hari undi 18. Jadi Raban Nembiak baru dia tu peninggal semua ngansak perintah ngemunas ke pengawal ke Bambi ke Kayu nak beradat dalam kampung Jeruang ya ngambil ke bisik ngintu rampak muknua kita itu oleh dikekakanya di mana laban Mayu Ahmad utai kenyadi te ngacau rampak menua kelebih tanah tusul banjir tapi kenyak peninggal semua balak mak ngerugak penghidup kita mensial ke maya hari itu ya. Jadi lebih kurang kenyak rintai program kita bakal kelemahan itu peninggal semua. Jadi ngambil kena masa kejam kita terus bergulai dengan menjadi kita sendiri tetap ke benung bersedia ke Beranau ngau lawyer Ki Hui lalu selama mendengar ke program Radio Free Sarawak. Ini kola aku lunglan punai. Saudara, kita bersama dengan saudara peguam Ki Hui, kita bercakap berkaitan dengan perkembangan di Malaysia, iaitu kita mendengar bahawa Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali
hakim yang menjatuhkan hukuman bersalah terhadap mantan Perdana Menteri Najib Tun Abdul Razak dalam kes SRC disiasat oleh SPRM. Salam sejahtera, Puyi. Salam sejahtera semua. Baik, adakah dalam kes ini SPRM ada kuasa untuk menyiasat seorang peguam ataupun seorang hakim? Okey, so sememangnya MECC SPRM dia ada kuasa untuk membuat siasatan dalam saya rasa Section 35 Akta SPRM. Mereka boleh menjalankan siasatan kalau mereka misalnya dapat apa-apa laporan lah dari sesiapa pihak, tetapi mereka memang kena ada satu alasan yang munasabah untuk memulakan siasatan. Atas peguam memang, sebab peguam memang macam orang biasalah. Peguam memang tiada masalah. Yang isu hangat sekarang ni sebab ini berkenaan dengan seorang hakim. So bagi hakim di bawah Perlembagaan Persekutuan, memangnya ada mekanisme sendiri bagi siasatan ke atas hakim. Ini adalah sebab kita kena memastikan kebebasan kehakiman. Badan khas itu adakah ia macam satu suruhanjaya ataupun bagaimana? So di bawah Akta 125, mekanisme dia, satu aduan boleh dibuat kepada Chief Justice CJ. Sekarang Tengku Maimun. Kalau CJ berpendapat siasatan diperlukan, siasatan boleh dimulakan dan satu tribunal boleh didirikan untuk menjalankan macam bicara lah. So yang satu-satunya keadaan yang kita pernah nampak adalah pada tahun 1988 ke atas Tun Saleh Abbas. Masa tu memang ada satu tribunal. Satu lagi, bagi para hakim, mereka ada dia punya kod etika. Tahun 2009, di bawah kod etika ini memang satu komiti jawatankuasa boleh didirikan untuk menyiasat sebarang misconduct lah, kesalahan yang diadukan kepada CJ. Yang baru-baru ini saya rasa tahun lepas satu jawatankuasa dimulakan untuk kes Yang Arif Hamid Sultan pada tahun lepas. So memangnya kita nampak dah ada dalam perlembagaan ada mekanisme untuk membuat siasatan lah ke atas hakim-hakim yang kalau ada apa-apa kesalahan yang dilakukan. Masalahnya SPRM ataupun polis, mereka daripada cabang eksekutif. Kita tahu ada tiga cabang, ada eksekutif, ada parlimen yang membuat undang-undang dan kita ada hakim. Judiciary atau kehakiman. Kita dalam satu demokrasi, kita kena memastikan ketiga-tiga cabang ini mereka boleh menjalankan kewajipan ataupun tugas mereka bebas dari satu sama lain. Tiada apa-apa kacauan. So sekarang ini sebab SPRM dia cabang eksekutif. Dia macam polis, dia macam Jabatan Peguam Negara. Kehakiman memang kena ada kebebasan sendiri untuk menjalankan bicara tanpa sebarang kekacauan. Kita tak nampak laporan yang dikatakan oleh SPRM. Cuma kita dapat daripada blog RTK. Itu saya rasa satu masalah lah. Dan selalunya memang saya rasa agak pelik sebab SPRM masa ini dia buat satu pengumuman. Pengumuman kata satu siasatan sedang dijalankan atas hakim. Saya rasa itu tidak betul sebab Arif Nazlan masih seorang hakim. Dan saya dah datangkan tadi memang ada mekanisme sendiri untuk CJ untuk menjalankan siasatan.
Dan sebab yang kalau CJ mengambil keputusan untuk menjalankan siasatan ke atas seorang hakim selepas menerima aduan daripada mana-mana pihak dan sebuah tribunal didirikan dan sebarang bicaralah dijalankan, kalau keputusannya adalah seseorang hakim ini memang melanggar apa-apa undang-undang apa ataupun kod etika, hakim ini boleh dilucutkan daripada jawatannya. Selepas pelucutan ini SPRM ke polis boleh membuat sebarang tuduhan mengikut undang-undang. Itu salurannya betul. Betul. Kita bukan kata hakim tidak boleh disiasat. Tapi kita cuma cakap di bawah perlembagaan memang ada mekanisme yang sendiri, dan ini adalah untuk memastikan hakim boleh mendengar, boleh membuat bicara tanpa intimidated lah, tanpa diugut lah. Terima kasih Hui atas pandangan anda itu. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, para pendengar sekalian, pada petang ini saudara bersama saya ialah saudara Steven Doraisami daripada Suaram. Jadi isu hari ini mengenai Akta Sedition Act, itu Akta 233 CMA di 1998. So beberapa hari atau beberapa bulan lalu, dalam 4 bulan pertama tahun ini, kita Malaysia merekodkan lebih daripada 20 kes di bawah Akta 233 CMA. Dengan itu kita mempersilakan saudara Steven Doraisami daripada Suaram untuk menjawab beberapa soalan saya. Hai Steven. Hai. Ya, Steven, kita di Malaysia ni telah pun merekodkan lebih daripada 20 kes di bawah Akta Sedition Act ini. Dan di bawah Akta 233 CMA saja 1998 ini sudah pun melebih 20 kes. So, persoalan saya, sejauh manakah seriusnya akta ini? Ya, okey. So, dua akta ini yang digunakan terhadap kebebasan bersuara. Ya. Satu adalah Sedition Act ataupun Akta Hasutan 1948. So Akta Hasutan ini dibawa ataupun diperkenalkan oleh British pada tahun 1948 dan so maksudnya sebelum kita merdeka. So satu akta yang British bawa masa itu adalah untuk mengawal kebebasan bersuara. Dan pada masa itu ramai memperjuangkan kemerdekaan. Jadi penjajah mahu akta ini digunakan terhadap mereka yang bersuara menentang penjajahan itu. Jadi dari segi asasnya selepas merdeka sepatutnya akta ini sudah dimansuhkan sebab tidak lagi serve the purpose kan. Tetapi kerajaan terus menggunakan dengan menyatakan pelbagai alasan ketika itu dan sampai sekarang dia masih terus digunakan. Cumanya kebelakangan ini dia semakin ketara penggunaan Akta Sedition di mana pendapat terhadap keputusan kerajaan, keputusan mahkamah dan juga apa-apa salah guna kuasa dan sebagainya sering dilemparkan dengan Akta Hasutan ini. Dan selain daripada itu apabila kita membuat ceramah ataupun bercakap di publik dan sebagainya, apabila kita bersuara melalui social media online, Akta CMA Communication dan Multimedia pula digunakan. Maksudnya dia melalui online ya. Jadi kedua-dua akta ini terutamanya Communication Multimedia ataupun CMA Section 233 yang dikatakan mengganggu tenteraman awam dan sebagainya, yang diberi alasan ucapan ataupun apa-apa posting kita melalui sosial media akan membawa kepada huru-hara dan sebagainya. Jadi itu alasan yang digunakan, tetapi kebanyakan tangkapan dan juga apabila polis panggil untuk mengambil statement dan sebagainya, apa yang kita memerhatikan dari segi kandungan itu tidaklah
kandungan yang boleh membawa huru-hara, dan itu penggunaan perkataan yang boleh membawa huru-hara adalah sesuatu interpretasi yang sudah kuno, sudah lama. Banyak negara sudah mansuhkan akta hasutan, banyak negara sudah memberikan kebebasan bersuara, dan rakyat sudah boleh menilai. Bukannya hanya seorang tu memberitahu sesuatu di sosial media terus rakyat akan bangkit dan huru-hara. Tidak. Kita sedang menuju era moden di mana komunikasi dan multimedia membantu bukan saja apa yang kerajaan kata kita spread fake news, tapi juga berita-berita benar sampai juga kepada rakyat. Jadi rakyat sudah boleh menilai sendiri apa-apa kandungan, terutamanya yang berbaur huru-hara. Tak perlu satu tindakan yang drastik untuk menangkap seseorang di bawah kedua-dua akta inilah. So itu yang kita ni, dan untuk rekod baru bulan 4 sudah ada lebih kurang 20 lebih kan cases yang disiasat di bawah kedua-dua akta ini, sedition dan juga communication multimedia, di mana CMA lebih tinggi sebab kebanyakannya dia melalui social media lah. Jadi berasaskan statistik berkenaan, ini baru bulan 4 dah ada 20. Kalau trend ini continue, dia seolah-olah macam tak ada beza di antara PN dengan selepas PN di bawah Muhyiddin, lepas itu sekarang semua pun confuse PN ke BN kan, tetapi di bawah Ismail Sabri kita lihat trend dia agak sama saja. Apakah langkah atau tindakan yang akan diambil oleh NGO sekiranya kerajaan tidak comply, sebab lebih daripada 50 CSO sekali lagi mengesa kemansuhan Sedition Act ini? Okey. Contohnya kan yang Sedition Act, Akta Hasutan, dulu kerajaan Pakatan Harapan sebelum dia menjadi kerajaan 2018, semasa manifesto pilihan raya, mereka sudah memberitahu mereka committed untuk mansuhkan Sedition Act. Sebab kalau tengok ramai di antara beberapa pemimpin juga pernah ditahan di bawah akta hasutan ini. Tapi selepas mereka ambil alih kuasa, agak slow lah. Dalam 1.5 tahun mereka belum sempat mansuhkan, dan selepas itu Sedition Act pula sekarang lebih luas dipergunakan. Jadi harapan kita lepas ini, kita nak memastikan kan parti-parti yang akan bertanding di pilihan raya akan datang ini, dalam manifesto mereka kita nak tengok berapa parti yang sokong untuk mansuhkan akta hasutan dan juga terutamanya Section 233 multimedia ini, sebab dia memang bermasalah dari segi kebebasan bersuara. So itu yang NGO bersama ini akan cuba mengetengahkan kepada parti-parti politik supaya mereka boleh tak menjadikan dia salah satu agenda dari segi reformasi undang-undang di negara inilah. Para pendengar, betul tadi penjelasan daripada saudara Seven Samin daripada Suara. Dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada saudara Seven. Okey, terima kasih banyak-banyak. Thank you. Baiklah saudara, bertemu kembali kita di siaran Radio Free Sarawak, dan kali ini kita akan menampilkan suara anak muda daripada Persatuan Pendidikan Diversity bekerjasama dengan Undi 18 dan Undi Negaraku, saudara Izzat di talian, di mana Youth Aspiration Manifesto Survey Report dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Diversity bekerjasama dengan Undi 18 dan Undi Negaraku. Survei ini khusus untuk responden berumur 18 tahun hingga 30 tahun dari seluruh negara seramai 3,089 orang yang menyertai survei ini. Survei ini meliputi topik seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan, pengagihan kekayaan, penjagaan kesihatan, alam sekitar, perwakilan dan undang-undang dan juga ketenteraman. Jadi mari kita pendengarkan temu bual saya bersama dengan Izzat
daripada Undi 18. Jadi, hello Izzat, apa khabar di sana? Hello, khabar baik. Seperti apa yang berlaku pada sekarang ini adalah pada masa yang sama 66% yang mahukan pembangunan infrastruktur untuk melindungi alam sekitar ya saudara Izzat ya. Jadi untuk soalan yang pertama di sini ya. Jadi apakah pendapat saudara Izzat mengenai situasi tentang alam sekitar sekarang ini berbanding dengan arena politik yang banyak kucak-kacir di negara kita? Teruskan. Pendapat saya tentang keadaan alam sekitar negara kita. Memang banyak bencana ini dengan banyak masalah dari segi awal-awal tahun pertengahan tahun 2021. Masalah banjir, hujan monsun, kemusnahan harta benda, rumah-rumah. Jadi dekat kawasan Klang Valley, dekat Rasa Alam. Sebabnya itu orang pandanglah dekat masalah dengan penambangan hutan, masalah tanah runtuh. Sebabkan tak ada infrastruktur yang cukup adaptif terhadap masalah monsun dan masalah yang bencana yang kena dekat Malaysia kan. Ya. Yeah. So sebabkan itu kami dekat My Hutan dengan Undi 18 kami banyak cuba untuk promosikan dekat anak-anak muda untuk ambil kisah tentang masalah-masalah kat Malaysia dengan bencana yang berlaku. Macam mana lah kami nak usahakan program-program untuk ajar orang tentang macam mana nak ubah masalah ini dan macam mana kami nak hadapi yang untuk masa depan kan. Baik. Jadi saudara Izzat tadi saudara Izzat mengatakan tentang pembalakan dan sebagainya. Dan pembalakan ini kalau kita lihat bukan hanya berlaku di Semenanjung tetapi juga di Sarawak, di Sabah. Jadi kita percaya bahawa orang muda terutamanya daripada Undi 18 ini lebih memfokus tentang environmental tadi. Jadi di mana orang muda sekarang ni banyak menekan tentang penghukuman bagi pembalakan haram di Malaysia khasnya. Jadi apakah pendapat saudara dan bagaimanakah anak muda terutamanya daripada Undi 18 ini untuk mengambil tempat dan langkah untuk sama-sama memerangi tentang masalah illegal logging ini? Pertama sekali dari segi Undi 18 kami ada cabang bernama Bank Hutan. Bank Hutan adalah program yang Bank Hutan Akademi sebuah program disokong oleh UNDP GEF Small Grant Program. Mengadakan untuk sebuah acara dalam talian mengenai certain program seperti bencana alam, indigenous rights dan perubahan iklim dari segi general lah. Dari program-program ini kami akan educate orang muda dan profesional, orang yang baru start bekerja untuk kami start perbincangan dan memulakan perbincangan untuk membuat memorandum untuk membuat surahan memorandum kepada kerajaan dan orang kementerian yang berkaitan dengan alam sekitar ya. Sebab itulah kami berusaha untuk mengadakan program ini sebab nak ajar dan dapatkan input dan opinion macam mana nak strukturkan memorandum ini supaya dapat kami menyuarakan pendapat dan masalah-masalah yang kami risaukan. Sebab dari segi pandangan saya memang merisaukanlah yang masalah pembalakan kat Malaysia sebabkan ada certain company yang memang nak usahakan benda ni, diorang tak kisah tentang masalah tentang alam sekitar Malaysia. Diorang tak kisah tentang flora dan fauna kami. Diorang tahu nak mengaut kekayaan negara dan macam manalah kami nak menjaga kekayaan negara kami tanpa dijual kepada orang luar ya. Itulah kami punya target dekat Orang Undi 18 dan itulah target My Hutan untuk mengajar anak muda tentang masalah ini. Ya, itulah tadi temu buasa bersama dengan Izzat ya daripada Undi 18 dan kesedaran bersama untuk memastikan alam sekitar kita akan terpelihara adalah bukan tanggungjawab anak muda saja tetapi juga bagi masyarakat warga tua dan juga pemimpin-pemimpin negara seharusnya lebih peka akan keindahan alam sekitar kita harusnya dijaga untuk mengekalkan
alam semula jadi kita. Baiklah saudara, kita doakan agar anak-anak muda ini berjaya untuk membawakan permasalahan ini ke peringkat lebih tinggi lagi untuk kita memastikan muka bumi kita ini masih lagi di dalam kehijauan yang begitu indah sekali. Ya, ranau aku ngau Izet yang tadi peningat semua kena ngujung ke program kita dalam program Radio Free Sarawak. Maka kalau itu jadi terus bergulai ngau kami jam ke sama tak ke masa ke sama pergilah ianya kena ke hari 4 kita yang dekat bergulai baru dalam program Radio Free Sarawak edisi online. Jadi aku mereka ngau ngari kami sebab berkonti Radio Free Sarawak setelah rentap ngau Ibu Lonti serta Raban Kerja Radio Free Sarawak. Mari selamat bersorak dulu lalu kita bertemu baru pergilah jadi laban 9 Radio Free Sarawak semua tak berjaku. Mupak kami. Bye-bye.